Okey, nampak bab 11. Okey. Apa ni? Dia tutup kamera. Okey, hari ni kita sambung masuk bab baru, bab 11. Iaitu transformasi isometri. Transformasi isometri. Kita akan lihatlah apa itu transformasi, apa itu isometri. Ni kalau kamu baca ni. Okay, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dibina pada 5 April 2004. Masjid ini berdekatan dengan tepian Tasik Putrajaya yang indah dan jernih airnya. Keadaan gambar di bawah menunjukkan satu transformasi berlaku di Tasik tersebut. Bagaimanakah fenomena ini berlaku? Kalau kamu lihat ni, masjid yang indah dan cantik ni dibina di Tasik Putrajaya dan pada waktu yang tertentu akan terbentuklah macam satu pemandangan lah. Pemandangan yang seperti gambar rajah ini. Ini adalah transformasi apa? Transformasi apa ni panggil ni? Ni panggil apa ni? Ini adalah apa ni? Bila kamu lihat cermin ke transformasi apa ni? Akan terjadi fenomena apa ni? Fenomena pantulan. Pantulan. Pantulan ni adalah salah satu transformasi lah ni. Dia terpantul. Okey, pantulan. Okey. Next. Okey, transformasi merupakan proses mengubah kedudukan, orientasi, saiz, imej suatu objek melalui translasi, pantulan dan putaran. Pantulan kamu tahulah. Putaran tu kamu pun tahu, putar-putar. Pantulan pun tahu dia pantul. Translasi ni rasanya benda baru ni. Translasi bagi kamu. Nanti kita akan lihatlah. Imej yang dihasilkan oleh transformasi isometri adalah kongruen. Kongruen apa? Kongruen. Kongruen ni kalau dalam bahasa mudahnya dia sama lah. Kongruen ni adalah sama. Okey. 11.1. Transformasi. 11.1.1. Transformasi dalam bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek. Dia kata apa? Dia kata transformasi melibatkan pemindahan titik pada suatu satah. Transformasi ni melibatkan pemindahan titik pada suatu satah. Okey. Ada apa ni? Okey. Tengok ini. Sebelum transformasi berlaku, bentuk rajah asal dinamakan objek. Bentuk rajah asal dinamakan objek. Selepas transformasi, bentuk itu dinamakan imej. Sebelum transformasi berlaku namanya objek.
selepas transformasi berlaku namanya image. Transformasi merupakan padanan suatu titik pada suatu satah. Apabila objek bergerak dalam suatu transformasi, setiap titik objek itu mengikut corak pergerakan yang sama. Kita lihat contoh dia. Transformasi merupakan suatu pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Okey, raja di sebelah merupakan pergerakan objek A, B, C, D ke image A, image B, image C, image D, image dengan pergerakan 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Okey, kalau kamu perhatikan bentuk trapezium. Trapezium ni kita labelkan dia dengan A, B, C, D. Ni adalah objek dia lah. Objek dia sebelum transformasi iaitu A, B, C dengan D. Kemudian dia kata dia bergerak 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Jadi kamu ambil satu titik. Contohlah titik C, titik B ni kan. Titik B ni kamu bergerak 3 unit ke kanan, 3 unit ke atas. Okey, bergerak 3 ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Ni adalah titik B yang baru. Jadi contohlah ni titik B yang baru lah ni. Jadi ni adalah B image. Bila B image, di atas B tu dia ada koma. Tu maksudnya B image lah. Samalah juga dengan titik A. Juga bergerak 3 ke kanan, 3 ke atas. Jadi sini adalah A image. Sama juga dengan titik D, dia bergerak 3 ke kanan, 3 ke atas. Ni adalah image bagi D image. Sama juga dengan titik C. 3 ke kanan, 3 ke atas. Ni adalah C image. Jadi bentuknya macam ni lah. Kedudukan dia dah berubah. Tetapi bentuk dia masih sama. Dan saiznya masih sama. Tu adalah transformasi lah. Semua benda adalah transformasi asalkan bentuknya adalah sama dan saiznya adalah sama. Okey, kita lihat contoh satu ni. Okey, contoh satu. Contoh satu. Antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi dan mengapa? Okey, kita lihat satu A. Ini transformasi ke bukan? Dan mengapa? Kamu lihat A ni adalah objek ke image? Kita nak tahu mana A ni objek ke image? B ni objek ke image? Sebab dia tak ada tulis. Kalau macam ni kita tahulah ni adalah A adalah objek. Kalau ada A, ke atas, ni adalah image. Ni objek. Ni adalah image. Sekarang sini A, sini B. Mana satu objek, mana satu image ni? Macam mana kita nak tentukan? A ni objek ke? A ni image? Ke B objek ke B image? Macam mana kita nak tahu tu? Mana satu objek, mana satu image? Hello? A objek sebab dia gambar asal. Macam mana kamu tahu dia gambar asal? Macam mana nak tahu dia gambar asal? Macam mana tu? Anak panah. Dia anak panah. Betul, bagus. Kamu lihat anak panah dia. Anak panah dia ni menunjukkan A. Anak panah dia menunjukkan ke arah B. Maksudnya daripada A
dia jadi B. Maka A ni adalah objek. B ni adalah image. Transformasi ke bukan ni? Transformasi apa yang berlaku ni? Ni kamu lihat. Bentuk dia sama ke tidak ni? Sama ke tidak bentuk dia? Bentuk dia sama kan? Cuma kedudukan dia berbeza lah. Kalau kamu perhatikan contohlah. Ni bucu ni kat sebelah kanan. Bucu tajam. Tiba-tiba bucu tajam ni duduk sebelah kiri. Bentuk dia sama. Cuma orientasi dia berbeza. Tapi bentuk dia masih sama. Dan saiz dia tu masih sama. Maka ia adalah transformasi. Sebab tidak mengubah rupa bentuk. Bentuk dia masih sama. Okey, kita lihat B. N dengan M. Yang mana objek, yang mana image ni? M dengan N. Objek. Tak dengar apa dia? Objek. Ada telefon. Sekejap. Hello? Ya, saya. Letak pula. Telefon sangat. Okey. Aduh, telefon. Hello. Ya, Imran ke? Ya, saya. Saya nak hantar barang bang, boleh bagi nombor IC? 5139. 5139. Penuh bang, penuh. Penuh. 871111. 03 5139. Dah letak dekat gaus bang. Okey. Beres. Terima kasih. Terima kasih bang. Okey. Okey, maaf ada panggilan. Tung sting ni. Okey. Kita tengok anak panah ni. Anak panah dia daripada kanan ke kiri. Maka M ni adalah objek. N ni adalah image. Kamu lihat bentuk dia sama ke tidak? Bentuk dia masih sama. Saiz dia pun sama. Maka ia adalah transformasi. Kerana dia hanya berubah kedudukan. Kedudukan je dia berubah. Dan tidak berubah bentuk. Okey, yang C. P kepada Q. Kita lihat anak panah. P ni objek, Q ni image. Transformasi ke bukan? Kamu lihat. Ni segi 5. Objek dia segi 5. Image dia segi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daripada segi 5 jadi segi 7. Maksudnya bentuk dia dah berubah lah kan? Kalau berubah bentuk, berubah saiz, dia bukan transformasi. Kerana berubah rupa bentuk. Mudah itu. Kemudian D. K kepada L. Anak panah dia daripada kanan ke kiri. Jadi K objek. L image. K segi 4. L pun segi 4. Tapi bentuk dia berubah. K itu adalah trapezium tu. Daripada trapezium, objek trapezium dia berubah kepada image segi 4. Jadi bentuk dia tu dah berubah. Jadi dia bukan transformasi kerana dia berubah rupa bentuk. Macam tu je, mudah ya. 11.1 ni mudah ya. Okey. Next. Okey, contoh 2. Contoh 2. Raja di sebelah menunjukkan A, B, C, D, E, F ialah objek. Manakala P, Q, R, S, T, U ialah image. Nyatakan image bagi titik
C. Titik C. Titik C. Titik C mana titik C? Dia kata ni adalah objek A, B, C, D, E, F. Objek P, Q, R, S, T, U, image. Titik C adalah objek. Mana image bagi titik C? Image bagi titik C adalah titik T lah. Maka image bagi titik C ialah T. Kerana bentuk yang sama tapi kedudukan yang berlainan. Okey. Faham tu? Contoh lain. B. Image bagi garis AB. Mana AB? Ni. AB. Ni garis AB ni. Cikgu conteng warna purple ni. Mana image bagi AB? Image SR. bagi AB adalah S. Ni SR ni. Ni image bagi AB lah. SR. Image bagi garis AB ialah RS ataupun SR lah. Sebab mempunyai ukuran yang sama panjang. Mudah ni. Seterusnya, contoh dia. C. Sudut bagi BCD. Sudut bagi BCD. Mana BCD? BCD ni. Yang cikgu highlight warna merah. BCD. Ni sudut dia ni. Maka image bagi sudut BCD adalah ni lah. S. T. U. Ni sudut. S, T, U. Maka image bagi BCD adalah S, sudut S, T, U. Kerana mempunyai saiz yang sama. Sudut BCD mempunyai saiz yang sama dengan sudut S, T, U. Mudah itu. Okey, seterusnya. Kekongruenan. Kekongruenan. Kekongruenan apa? Kekongruenan. Kongruen ni bahasa mudahnya adalah sama. Dua bentuk adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Bentuk sama, saiz dia pun sama. Maka kedua-dua objek itu adalah kongruen lah. Tanpa mengambil kira orientasi pergerakannya. Okey. Contoh dia yang gambar sebelah ni. Yang gambar tabung ni. Dia kata, perhatikan objek di atas. Adakah kedua-dua objek tersebut kongruen? Kongruen ke tidak ni? Kita lihatlah bentuk dia ayam. Saiz dia pun sama besar. Maka ia adalah kongruen lah. Dia kata, jika berat kedua-dua objek tersebut adalah sama, adakah jumlah bagi siling yang disimpan di dalam tabung tersebut mempunyai nilai yang sama? Adakah itu yang dikatakan kongruen? Bentuk sama, saiz sama. Tapi adakah jumlah bagi siling yang disimpan dalam tabung itu mempunyai nilai yang sama? Sama ke tidak ni? Jumlah siling yang disimpan? Tak. Tak tentu kan? Tak tentu ni. Kalau bentuk ayam warna putih tu dia simpan siling 10 sen, 10 sen, 10 sen. Yang ayam yang warna orange tu dia simpan siling 50 sen, 50 sen, 50 sen. Maka jumlah siling tu tak samalah. Tapi bentuk dengan saiz objek tu adalah kongruen ayam. Tapi jumlah siling tu tak samalah. Macam tu je. Okay, next. Tak ada apa ni. Cuba lihat contoh 3. Contoh 3. Adakah dua pasangan rajah di bawah? Antara dua pasangan rajah di bawah yang manakah kongruen? Nyatakan sebabnya. Cikgu ulang, kongruen ni ia adalah sama
asalkan bentuk dia sama, saiz dia sama. Dia adalah kongruen lah. Tak kisahlah macam mana kedudukan dia, asalkan bentuk dan saiz dia sama, ia adalah kongruen. Okey, untuk soalan A. Kongruen ke tidak ni? Tidak. Tidak kongruen lah. Sebab ni segitiga pertama ni besar, segitiga yang kedua ni kecil. Maka dia tidak kongruen kerana saiz tidak sama. Okey, yang B. Kongruen ke tidak ni? Kongruen. Kongruen lah. Warna biru ni sama juga dengan ni. Biru sebelah kanan. Cuma orientasi dia berbeza sebab dia mengalami pantulan. Pantulan pada garis yang putus-putus ni. Dan bentuk warna putih ni juga saiz dia sama. Walaupun kedudukan dia berbeza kerana dia mengalami pantulan. Maka ia adalah kongruen lah. Kerana saiz dia sama. Walaupun kedudukan dan orientasi dia tidak sama. Asalkan saiz sama, bentuk sama, maka ia adalah kongruen lah. Macam tu je. Okey. Jadi kamu buat ni latihan ni. Jom cuba 11.1. Buat semua ni. Ni tak payah lukis ni. Lukis ni buat masa ni. Kamu tulis jawapan je. Sebab dia tak ada jalan kira lah pun. Tak ada jalan kira ni. Ya. Buat ni lah. 11.1. Habis dah. Next. Sekejap je. Next. Next 11.2. 11.2 kita belajar kelas terusnya lah. Iaitu pada hari Jumaat. Jadi kamu hanya buat latihan 11.1 je. Jom cuba. Nanti cikgu akan hantar gambar lah dalam grup WhatsApp. Ada 30 minit lagi. Okey, ada 30 minit lagi sehingga 12.30 barulah kelas kamu habis. Jadi cikgu nak kamu gunakan masa 30 minit ni. 30 minit ini menyiapkan jom cuba 11.1. Ada persoalan, pertanyaan yang tak faham 11.1 transformasi? Ada? Tak ada. Tak ada. Damia tak ada, Dennis tak ada. Okey, kalau tak ada yang baru masuk ni sila isi kehadiran di ruangan chat. Cikgu post sekali lagi. Copy paste. Sila isi kehadiran di ruangan chat. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Subhanakallah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Yeah. Stop recording.